Bid'ah Islam dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ta'ala pada pagi yang mulia ni. Pagi ni sejuk tak? Sejuk kan? Dapatlah merasa musim sejuk tu. Walaupun nak balik dah hari ni, kita dapat rasa musim sejuk. Dan ini baru sikit sejuk dia. Kalau sejuk betul-betul tak boleh pakai baju biasa ni, kena pakai jaket. Dia memang sejuk betul lah kat sini. Jadi pada pagi ni kita ambil masa sikit, dalam masa 30 minit untuk kita buat kuliah subuh bagi semua jemaah. Sebab sebelum ni kita nak buat macam pack masa kan. Adalah hujan, adalah masa-masa yang kita nak buat. Jadi pagi ni Alhamdulillah sebelum kita balik, kita bekalkan ilmu berkenaan dengan kehidupan kita seharian. Rasulullah SAW, yang mana dalam kehidupan kita ni tidak melainkan hendaklah mengikuti cara contoh tauladan Nabi SAW. Sebab Nabi ni dia role model hidup kita lah. Kalau dia tak jadikan role model, kita akan ikut cara orang lain. Itu yang Nabi dia, kehidupan dia dah sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu dan aku telah redha Islam telah menjadi agama kamu, dan raditu billahi dan aku telah cukupkan nikmat aku kepada kamu. Maksudnya dalam keadaan kita sempurna hidup kita ni, tauladan Nabi telah bagi contoh pada kita. Okey. Jadi dekat tangan saya ni ada satu buku yang bagus untuk tuan-tuan boleh carilah dekat kedai-kedai buku kan, ataupun dekat Shopee ke mana. Buku ni berkenaan dengan sehari dalam kehidupan Rasulullah. Buku ni bagus sebabnya yang mengarang buku ini ialah Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dia merupakan batch yang pertama yang keluar daripada Universiti Islam Madinah yang mendapat doktor di sini. Dan setelah itu beliau balik ke Malaysia. Beliau buka pondok di mana? Pondok di Sungai Durian di Kelantan, dan telah menghasilkan ramai graduan-graduan daripada Universiti Islam Madinah sendiri. Jadi Alhamdulillah, buku ni memberikan manfaat kepada kita, yang mana dia telah membuatkan satu kehidupan yang sehari-hari Nabi tu semua dalam buku ni ada. Yang sering Nabi lakukan bermula Nabi bangun tidur sehinggalah Nabi tidur semula. Jadi bila kita dapat mengikuti cara Nabi ni, kita akan rasakan kehidupan kita ni akan lebih baik berbanding kita tidak ikut cara Nabi. Okey? Kerana apa, kalau kita tengok dalam surah Al-Qalam ayat 4, bahawasanya sesungguhnya Muhammad ini mempunyai akhlak yang baik. Dia berikan contoh pada kita untuk kita ikuti cara akhlak Nabi SAW. Okay? Dan isteri Nabi yang paling rapat iaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang mana bahawa baginda ni adalah kita tengok baginda Nabi SAW, akhlak dia seperti Al-Quran. Jadi kita tengok akhlak Nabi ni dia seperti Al-Quran. Maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran, kebaikan tu semua ada pada Nabi. Yang tu yang kita perlu contohilah, sikap-sikap yang Nabi telah tunjukkan kepada kita. Jadi Alhamdulillah, pada hari ini, pada hari yang ke-berapa kita dah? 10. Hari yang ke-11 kan? Yalah, 10. Kita betul-betul sampai Malaysia 31 Oktober, hari ke-11. Hari ke-11, esoklah kita sampai di Malaysia. Okay? Sebab flight kita pukul 1 pagi kan. Okay? Jadi hari ke-10 ni, tuan-tuan rasa macam mana hari ke-10? Rasa okey ke? Rasa cukup ke? Tak cukup? Kata dah lama lagi mana? Sebab dia memang kalau kita datang sini 12 hari atau 11 hari ni, dia sebenarnya waktu tu singkat je. Campur dengan program kita apa sebenarnya dia singkat. Jadi kalau kita dapat lebih lama kat sini lebih baik lah. Kita dapat banyak lagi. Sebenarnya banyak tempat sejarah yang kita tak pergi lagi.
tempat perang Badar kita tak pergi lagi. Lagi apa, tempat tabur, banyak tempat-tempat sejarah yang di Madinah ni yang kita boleh terkai lah. Okay? Jadi untuk kuliah pagi ni kita kongsikan berkenaan sehari dan kehidupan Rasulullah ni menjejaki sunnah meneladani sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya dalam hadis Nabi ni banyak riwayat yang menceritakan tentang kehidupan Nabi. Jadi kehidupan Nabi ni kita boleh ikut apa yang telah Nabi telah tunjukkan pada kita. Okay? Kenapa? Kerana kalau kita tengok kehidupan kita ni, kalau banyak orang yang pergi kerja balik kerja kan, so dia tak ada menekankan tentang cara hidup Nabi. Jadi macam mana kita nak tekankan dalam hidup kita kehidupan Rasulullah ni, apa kehidupan kita ni seperti mana Rasulullah SAW lakukan? Hendaklah kita memperbanyakkan bacaan hadis Nabi SAW. Sebab daripada hadis lah kita boleh kenal Nabi SAW. Tanpa hadis kita tak akan kenal. Kerana dengan hadis itulah yang membantu kita untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ini dia menceritakan bermula daripada Nabi tidur bangun buat apa. Nabi bangun buat apa, dan pada waktu pagi apa yang Nabi lakukan, waktu duha apa yang Nabi lakukan, dan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, sampailah Nabi tidur semula. Semuanya telah direkodkan di dalam hadis Nabi SAW, dan itulah menunjukkan sikap yang selalu Nabi lakukan. Jadi kehidupan Nabi ni kalau kita tengok begitu baik yang perlu kita contohi semua pergerakan-pergerakan Nabi. Amalan, takririn kehidupan dia. Semuanya itu merekodkan supaya kalau kita dapat lakukan dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan dapat pahala. Sebab siapa yang tidak mengenali Nabi ataupun tidak mengenali hadis, maka dia tidak akan mengenali Rasulullah SAW. Jadi nak tak nak kita kena ikut cara Nabi. Nak tak nak. Sebab apa? Sebab kita dah sebut dalam syahadah kita, apa kita sebut? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maksud dia? Aku saksi bahawasanya Tuhan yang melainkan Allah. Maksudnya itu ikrar yang pertama yang kita rekodkan, kita tidak akan syirik pada Allah Ta'ala. Maksudnya kita sembah pada Allah Ta'ala, kita tidak akan syirik pada dia. Yang kedua apa syahadah dia? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku telah menjadi saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Maksudnya kita dah ikrar dah yang Nabi ni sebagai pesuruh Allah yang perlu kita contohi, yang perlu kita ikuti. Itulah peranan sebagai manusia agar kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi buku ini sangat baiklah untuk semua, perlu ada dalam setiap satu rumah supaya kita dapat baca. Sekurang-kurangnya kalau kita dapat dengan ahli keluarga kita boleh baca satu persatu, satu helai supaya mereka faham apa yang kehendak yang Nabi inginkan untuk kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Itu contohilah. Maksudnya kita kena cari peluang, cari masa dengan ahli keluarga untuk membicara ataupun membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Siapa yang dekat rumah ada buku ataupun kitab hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi, siapa ada? Hadis 40, biasa famous kan? InsyaAllah saya dengar kat Malaysia kerajaan sedang cuba untuk masukkan silibus hadis 40 di dalam buku-buku agama sekolah-sekolah. Itu satu benda yang baik untuk kita perlu support. Sebab apabila hadis Nabi SAW masuk diserahkan kepada pelajar, maka dia tahu, dia kenal lah Nabi SAW. Sekarang malang di dia bukan di sekolah, buku-buku hadis dah tak diserapkan. Jadi ramai orang tak kenal Nabi. Jadi budak-budak ramai kenal benda lain. Nabi dia tak kenal. Sebab apa? Tak ada diserapkan hadis Nabi SAW. Jadi bila kita ada buku hadis, kitab Arba'in Nawawi, hadis 40 ni, dia akan memberikan kita mengenali cara Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam bab yang pertama, dia akan letakkan babun niat. Niat al-yawma niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha
aw irati yaqiha fa hijratuhu ma hajra ilaihi. Yang tu bab yang pertama diletakkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Di dalam tu menerangkan tentang niat dulu. Jadi kita hadis ni mereka akan letakkan tentang niat kenapa? Supaya orang yang menuntut ilmu dia akan meletakkan niat dia kerana Allah Ta'ala tu. Itu fungsi kenapa kita hadis diletakkan bab niat yang pertama. Supaya kita sebagai penuntut ilmu ni kita belajar kena betulkan niat kita. Barulah kita akan belajar bab-bab yang lain. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan boleh carilah buku tu, buku hadis 40. Sungguh kurangnya satu hari satu hadis perlu dibaca di dalam rumah. Dan bila kita baca hadis Nabi, insya-Allah kita akan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan ambil poin-poin yang ada dalam buku ni dan lepas tu kita akan huraikan sedikit. Dan selebihnya tuan-tuan bolehlah dapatkan buku ni di luar pasaran nanti, insya-Allah. Tuan-tuan boleh baca lagi tentang buku ini. Okey, jadi kita akan tengok dalam buku ini berkenaan yang pertama, Nabi SAW yang pertama bangun tidur, apa yang Nabi lakukan? Dalam buku ni ada. Okey, dalam buku ni ada, dia menerangkan apa yang itikad yang ketika Nabi SAW bangun dari tidur. Yang pertama, Nabi akan baca doa dan juga bersiwak. Tahu-tahu kan doa dia apa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautana wa ilaihi nusyur. Kemudian Nabi bersiwak. Siwak ni bergigi lah. So kalau kita nak solat pagi-pagi tu jangan tak bergigi tu. Ataupun siwak yang kayu sugi tu pun boleh juga. Okey? Sebab apa? Siwak sugi ni biasa Nabi akan bawa setiap waktu solat. Maksudnya sebelum Nabi nak solat, Nabi akan bersiwak dulu. Okey? Yang kedua, apa yang Nabi akan lakukan? Sebelum itu Nabi akan menjawab seruan azan. Bila azan je Nabi akan jawab azan seperti mana yang kita dengar azan sekarang. Setelah itu berdoa setelah azan. Yang ni yang Nabi lakukan lah. Maksudnya kita ni tak boleh lewat datang ke masjid ataupun kita tak boleh dalam keadaan kita bila tak dengar azan ni kita tak menjawab azan. Itu tak boleh. Kena jawab azan, itu antara sunnah yang Nabi ajarkan. Dan setelah itu Nabi SAW dah dengar azan dan ni Nabi akan mandi dan berwudu. Mandi dan berwudu. Maksudnya dalam keadaan kita nak solat tu kita perlu mandi. Itu antara sunnah Nabi SAW untuk mandi dan juga berwudu. Dan seterusnya apa yang Nabi lakukan, Nabi akan menunaikan solat sunat fajar, solat sunat qabliyah lah, iaitu setelah azan subuh. Kenapa? Sebab pahala dia sangat besar. Sisi Allah Ta'ala dia akan mendapat apa yang ada dalam isi dunia ni, maka dia akan dapat seisi semuanya. Dan seterusnya apa yang Nabi lakukan, Nabi setelah Nabi dah solat sunat, biasanya Nabi akan solat sunat sering bila? Di mana? Di rumah Nabi SAW. Maksudnya kita sebelum pergi ke masjid, di surau tu, kita boleh solat sunat dulu di rumah. Okey. Dan setelah itu Nabi SAW akan buat apa lagi? Nabi akan berbicara sebentar dengan isteri dia. Maksudnya benda ni Nabi akan lakukan bersama dengan isteri-isteri Nabi, berbual. Maksudnya dia berbual, berbicara ataupun menceritakan tentang titik-titik bersejarah, tentang kegembiraan, sakinah, mawaddah. Yang tu yang perlu kita bicarakan dalam rumah tangga kita. Iaitu yang pertama, kena bersembang dengan suami isteri dulu. Komunikasi tu kena ada dah. Maksudnya kalau pagi-pagi biasa kita pergi kerja kan, kita sembang dulu dengan isteri kita ataupun dengan suami kita. Itu antara yang sudah Nabi lakukan. Kenapa? Bila kita sembang tu kita lebih dekat dengan isteri kita dan juga suami kita. Itu perlu kita amalkan lah. Biasa amalkan tak? Sebelum kerja ke pergi kerja dah tak jumpa dah isteri suami kan, tahu-tahu bilang dah pergi dah. Kena sembang dulu, sembang apa-apa saja supaya itu itu antara sunnah yang perlu kita lakukan. Kemudian apa Nabi lakukan lagi? Nabi akan berdoa ketika menuju ke masjid. Ini sunnah-sunnah kena buat lah. Banyak sebenarnya sunnah Nabi ni. Maksudnya ke tempat masjid pun Nabi berdoa. Berdoa masuk ke masjid. Dan Nabi mengangkat tangan, berdoa ke langit dan berdoa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabin an-naslima. Maksudnya dalam keadaan Nabi meminta supaya tidak sesat, tidak zalim, dizalimi,
sikap bodoh, semua ni Nabi doa ketika waktu pagi sebelum Nabi pergi ke masjid waktu subuh. Dan apabila Nabi SAW masuk ke masjid, Nabi buat apa? Nabi baca doa masuk masjid. Kita tahu kan doa masuk masjid. Apa dia doa dia? Dekat Mekah tu ada tulis. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doa tu kita baca tu. Pendek je. Masuk tu dalam keadaan kaki kanan kita baca doa tu. Setelah itu Nabi akan menyamakan saf. Maksudnya rapatkan saf. Saf ni kena rapat sebetul-betulnya ketika nak solat tu. Kemudian macam biasa Nabi akan solat subuh, bertakbiratul ihram, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah tertentu, baca doa kunut. Dan doa kunut di sini tuan-tuan pasal tak kenapa tak ada doa kunut? Doa kunut ni di dalam solat bukannya wajib, dia sunat je. Dan doa kunut ni bila berlaku sesuatu yang musibah saja mereka akan doa. Seperti datangnya tahun macam wabak kan. Doakan doa kunut. Lagi apa lagi? Covid. Lagi apa lagi? Peperangan sekarang Gaza kan. Gaza tengah perang. Memang setiap waktu Nabi akan melakukan solat kunut nazilah untuk kecemasan. Itu yang perlu kita buat lah kalau kita solat bersemak dengan keluarga ke, kita doa kunut nazilah. Kemudian setelah solat Nabi akan beristighfar. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kemudian Nabi akan berdoa lah. Berdoa dengan dengan para sahabat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tu perlu kita lakukan lah. Yang saya sharekan dalam grup kan, ada kan. Itu zikir yang Nabi ajarkan, yang mirip yang Nabi ajarkan. Maksudnya kita beristighfar, kita berdoa, kita meminta ampun. Dan sekali Nabi akan doakan Allahumma ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang Nabi lakukan setelah Nabi solat subuh ketika waktu pagi. Okey. Dan apabila Nabi dah selesai solat, Nabi akan baca doa pagi. Doa pagi tu maksudnya pada waktu duha. Okey, pada waktu duha Nabi akan baca doa apa? Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah. Itu pendek lah. Kalau nak panjang lagi, as'aluka bi khairi hadzal yaum, apa boleh. Kalau beli buku ni insya-Allah ada dia panjangkan tu, kita boleh hafal. Kemudian apa lagi yang Nabi lakukan pada waktu pagi? Apa Nabi lakukan? Okey, pada waktu pagi biasanya Nabi akan terbitnya fajar, terbitnya matahari. Bila terbit tu dia panggil apa? Waktu syuruk kan. Waktu syuruk tu apa yang Nabi lakukan? 10 minit atau 5 minit selepas tu Nabi akan lakukan solat duha. Solat duha ni jangan tinggal. Sebab solat duha ni dipanjang. Dia bermula daripada waktu terbitnya matahari, itu syuruk, sehingga waktu bila? 5 minit sebelum Zuhur. Panjang kan. Jadi jangan kita sia-siakan. Kalau kita tak sempat dengan drive dalam kereta ke buat kerja, ataupun dah sampai di office kita dah lambat apa semua, cari waktu time rehat tu, buat solat sunat tu 2 rakaat. Kita buat sebab apa? Dia solat duha ni Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal, jadi kita perlukan lakukan solat duha. Dan setelah itu apa Nabi akan lakukan? Bila bermulalah, bila dah selesai saja solat duha 2 rakaat, maka Nabi akan memulakan tazkirah, ataupun Nabi akan berjumpa dengan para sahabat, mentanyakan khabar. Maksudnya Nabi akan melakukan bermasyarakat lah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi, bertanya khabar. Kenapa? Sebab di Madinah ni, kota Madinah ni, tempat Masjid Nabawi ni tempat rujukan. Orang sentiasa jumpa dengan Nabi. Jadi seorang-seorang akan jumpa dan mereka ingin menyelesaikan masalah, mereka akan selesaikan bersama dengan Nabi SAW. Jadi tanya khabar ni lebih baik sebenarnya, antara amalan yang baik yang boleh kita contohi. Kerana apa? Bila kita tanya khabar dengan sahabat-sahabat kita akan lebih rapat dengan dia. So kita tak boleh buat sendiri sebenarnya. Kita kena cari tanya khabar. Itu bukan sunnah yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Dan setelah itu apa Nabi lakukan? Bila Nabi jumpa sahabat tu, biasalah Nabi akan doa kepada dia. Ada yang jumpa dengan Nabi, ada yang susah, ada yang dalam keadaan dia tak cukup duit pun ada. So Nabi suruh buat apa? Ni kisah yang baik. Ada sahabat Nabi, dia tak cukup duit, dia jumpa dengan Nabi, masa tu dalam keadaan dia tak cukup. Lepas tu Nabi kata, apa yang kau ada? Aku tak ada apa-apa Rasulullah. Kosong. Masa dia memang tak ada apa pekerjaan, dia memang tak ada duit. Lepas tu apa yang Nabi suruh dia buat? Okey, kamu balik, kamu cari apa yang ada kat rumah.
dia tengok adalah peralatan-peralatan yang ditinggalkan tu, barang lama dibawa jumpa dengan Nabi. Dia kata ini saja yang aku ada. Lalu Nabi buat apa masa tu? Nabi ni bijak. Dia tak kata kau pergi dah cari kerja, tak ada. Nabi dia cari jalan untuk sahabat Nabi ni. Bila dia tengok ada barang yang lama-lama ditinggalkan tu, dia bawa kepada Nabi. Barang yang ditinggalkan tu, lepas tu Nabi buat apa? Nabi terus orang kata apa? Bagi tahu kepada sahabat-sahabat lain, okey, siapa nak beli ni? Siapa nak beli barang lama ni, barang yang ditinggalkan sahabat kita ni, dia jual. Nabi tu letak harga berapa dirham, 10 dirham, 20 dirham Nabi letak kan. Dan waktu itu sahabat-sahabat Nabi pun belilah, sebab dia yang jual ni Nabi SAW. Bila Nabi jual, tengok ada hasil tu, Nabi bagi duit pada dia. Okey, nak ambil duit ni, tapi duit ni aku tak nak kau belanja lagi. Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil duit ni, kau pergilah ke dalam tempat-tempat yang gunung kenang ataupun hutan, kau carilah hasil di situ. Cari kapak, kau cari hasil, dan kau balik, kau pasti kau dapat banyak duit. Lepas tu dia pun carilah hasil dengan duit yang dia jual tu. Dia pergi cari hasil dalam hutan tu semua. Bila dapat dia buat macam Nabi juga. Dia pergi jual, akhirnya dia banyak duit waktu tu. Bila waktu tu banyak duit, dia jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku banyak duit lagi. Aku nak buat apa pula? Duit dah banyak kan. So bila duit dah banyak, Nabi kata masa inilah kau boleh sedekah pada orang, dan kau boleh memberikan manfaat pada orang lain. Cuba tengok sikap Nabi. Nabi ni dia tak suruh kita malas dalam hidup. Tak, dia suruh kita rajin. Maksudnya carilah peluang pekerjaan banyak sebenarnya dalam hidup kita ni yang kita boleh cari hasil. Jadi sikap meminta ni tidak diajar oleh Nabi. Tapi sikap bekerja, mencari hasil, itu yang Nabi ajar kat kepada kita. Maksudnya kita ni dalam hidup kita macam-macam kita boleh buat. Macam-macam yang kita boleh buat, yang kita boleh buat dalam hidup. Kenapa bila kita buat dalam hidup ni ada hasil, maka itulah hasil yang perlu kita dapat, dan kita boleh manfaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan jangan risau. Mungkin ada di kalangan kita tak ada kerja, mungkin ada kalangan kita yang tak bekerja lagi, mungkin sedang mencari kerja. Jangan risau, kerana Nabi kata orang yang usaha tu pasti ada hasil dia. Usaha saja, InsyaAllah Allah akan bantu. Sebab ni cara Nabi sikap contoh yang baik lah. Sahabat Nabi tak ada duit, Nabi suruh buat apa? Kau carilah pada rumah ada, Nabi tak jualkan. Duit tu Nabi minta dia supaya cari kapak ke apa, masuk ke hutan, cari hasil, dapat duit banyak, bagi pada orang, manfaat pada orang lain. Okey, faham Itu yang sikap yang perlu kita cari contoh. Jadi waktu dalam keadaan waktu duha tu, sehingga dapat waktu zuhur, Nabi akan jumpa dengan masyarakat. Okey. Bila selesai saya Nabi jumpa dengan masyarakat, Nabi akan kembali ke rumah balik. Nabi akan berjumpa dengan ahli keluarga. Maksudnya ahli keluarga ni Nabi ambil berat juga. Walaupun Nabi banyak kerja kat luar dengan masyarakat, dengan mencari mencari rezeki, Nabi akan balik berjumpa dengan ahli keluarga dan bertanya khabar. Okey, itu yang ini Nabi ajarkan. Pasal batuk lah. Okey. Jadi bila Nabi balik, Nabi akan bertanya khabar, bukan perkara yang penting. Maksudnya Nabi akan tanya dengan isi Nabi, apa benda tak cukup lagi dalam rumah, apa yang perlu Nabi lakukan. Sebab Nabi di rumah dia tak seperti di luar. Sebab Nabi di rumah memang dia buat apa yang kerja rumah dalam rumah. Ni orang lelaki kita tengok dalam rumah ni kena pastikan jangan biar orang perempuan je bekerja. Sebab apa yang ada dalam rumah semua Nabi akan lakukan tanpa disuruh. Nabi akan lakukan, kecuali bila azan je Nabi akan keluar untuk solat. Jadi selain daripada tu, kerja-kerja rumah biasa Nabi akan lakukan bersama dengan isteri Nabi SAW. Okey, itu yang perlu kita contohilah. Dan apa yang Nabi lakukan lagi, Nabi akan berjumpa dengan isteri Nabi, dan mereka akan menceritakan hal-hal kehidupan dalam rumah tangga. Maksudnya dalam rumah tangga ni biasalah ada asal garam rumah tangga Nabi. Ada yang isteri Nabi cemburu,
ada yang suka, ada yang berebut membelikan baju Nabi. Yang tu biasanya Nabi telah tunjukkan contoh dalam yang baik sama isteri Nabi. Okey. Sebab rumah Nabi tu dia betul-betul dekat dengan isteri Nabi, semua dekat. Jadi Nabi nak pergi pun senang, semua rumah yang dalam kawasan tu. Okay. Dan pada waktu Zuhur, apa yang Nabi lakukan waktu Zuhur? Sebelum Zuhur, Nabi akan lakukan Qaulilah. Apa Nabi buat? Tidur sebentar. Semua pernah buat tidur sebentar sebelum Zuhur. Semua pernah kan? Tidur ni antara benda yang baik. Sebab apa? Sebab Nabi waktu subuh, Nabi bangun awal. 1/3 malam Nabi akan bangun solat tahajud tu lah, qiyam di rumah. Kemudian Nabi akan bangun awal. Jadi Nabi nak berehat tu, Nabi akan cari waktu sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur tu baik, kenapa? Itulah waktu yang bila Nabi tidur tu, Nabi boleh terus solat Zuhur. Biasa Nabi akan tidur di Masjid Nabawi dalam keadaan dalam keadaan Nabi berehat tu. Apabila masuknya waktu Zuhur, bila akan kejut Nabi. Dan itulah waktu yang Nabi solat pada waktu Zuhur, dekat-dekat ketika Nabi sedang tidur. Jadi tidur ni memang perlulah bagi orang-orang yang bangun pagi awal qiyam solat. Jadi dia perlu tidur rehat sebentar. Bila dia tidur dia akan rasa tenaga balik. Dia boleh buat kerja-kerja yang baik. Jadi kalau kita rehat waktu kerja kan, pukul 1 lepas pukul 2 tu rehat, cari peluang tidur. Tidur sebentar. Lepas dah tidur tu makan, lepas tu solat Zuhur. Jadi waktu tu kena cari peluang lah, rehat sebentar dalam 20 minit 15 minit untuk kita rehatkan kepala kita. Okay. Jadi apa lagi Nabi lakukan? Biasalah bila tengah hari, bermula waktu Zuhur sampai Asar, Nabi akan jumpa dengan sahabat Nabi. Tugas Nabi berjumpa dengan sahabat untuk menyelesaikan masalah para sahabat. Itu yang Nabi lakukan. Dan pada waktu petang, Nabi akan baca doa petang. Apa doa petang? Pagi asbahna. Kalau petang tukar amsayna. Amsayna wa asamukulillah walhamdulillah. Pendek je. Tu kita perlu amalkan bila waktunya, bila waktu petang. Dan doa yang mustajab pada waktu petang yang Nabi lakukan ialah ketika hari Jumaat. Hari Jumaat ni cari peluang waktu Zuhur, waktu lepas asar sehinggalah akhir asar. Waktu tu kita banyakkan doa, sebab itu sangat-sangat mustajab pada waktu petang. Bila kita berdoa di petang hari, bermula pada hari Jumaat. Maksud hari Jumaat tu kita doa lah pada waktu petang. Banyak-banyakkan doa kerana itu sangat mustajab pada hari Jumaat. Dan setelah itu, petang tu biasanya Nabi akan berjalan ke pasar. Jalan ke pasar, berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Di situ Nabi akan tengok bagaimana orang-orang Islam berniaga. Dan masa tu jugalah ramai orang berjumpa dengan Nabi untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan ketika Nabi berjumpa dengan sahabat Nabi, Nabi sentiasa senyum, bermanis muka. Maksudnya kita ni kalau bekerja kan, jumpa dengan klien ke apa ke, jangan masam. Kena jumpa tu kena senyum, muka yang sentiasa manis. Kerana apa? Kerana ini yang menyebabkan orang lebih suka dengan Nabi SAW. Nabi ni, dia kalau nak ajak orang kepada kebaikan, Nabi tak suruh dia buat pergi solat kita tak. Nabi tak suruh buat itu. Nabi akan tunjuk akhlak dia dulu. Sehingga kan orang kafir kata akhlak Nabi ni baik, walaupun mereka tahu Nabi ni merupakan menganut pada agama Islam, tapi mereka tetap suka pada Nabi. Sebab apa? Orang musyrik ni suka pada Nabi sebab akhlak yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Kerana Nabi SAW dia baik dengan orang, semua orang. Dia sentiasa baik, jumpa dengan orang senyum, baik. Maka itu kita perlu contohi akhlak yang ada pada Nabi SAW. Nabi bila datang ke Madinah pun sama juga. Nabi tak suruh jujur pergi solat, jujur buat zakat, tak. Nabi tak suruh buat tu lagi. Nabi buat apa? Waktu salam, bagi salam dulu. Yang pertama Nabi akan bagi salam kepada mereka yang Nabi jumpa. Nabi bagi salam semua orang. Wa'atubut ta'am, apa dia? Nabi akan berikan makan pada mereka. Bagi makan, maksudnya bagi makan yang paling mulia lah. Kita tunjukkan contoh lah. Bagi salam kan baik, dengan muka yang manis, dengan muka yang senyum, kita bagi salam. Lepas tu kita bagi makan. Itu yang Nabi tunjukkan contoh dulu bila sampai di Madinah. Bila buat macam tu, automatik orang terus suka kita. Dia
kita tak perlu pun buat apa-apa. Bila Nabi dah buat contoh yang baik tu, apa yang Nabi ajarkan, solat, puasa, zakat, semua akan ikut dengan baik. Dan apa yang mula Nabi tunjukkan akhlak, itulah itulah dakwah yang pertama Nabi lakukan ketika sampai di Madinah. Okey, jadi di Madinah ni itulah Nabi bagi salam wa atibut ta'am. Dan Nabi waktu itu bila bagi makan, orang-orang lebih suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan Nabi sentiasa tunjuk ajarlah apa yang Nabi lakukan, semuanya direkodkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya mereka sentiasa merekodkan setiap gerak-geri Nabi. Apa yang Nabi lakukan, mereka akan rekodkan supaya apa? Supaya mereka dapat memberikan kepada kita hadis-hadis yang sahih. Perasan tak kita belajar hadis, ada tak kita nampak ada hadis sahih, ada juga hadis dhaif, hadis lemah, hadis apa lagi? Hadis yang tidak ada asal, hadis yang apa? Maudhu', palsu, kan? Kenapa semua tu timbul? Kerana apa? Sebab semua para sahabat Nabi, di kalangan mereka ada yang jenis orang yang pelupa pun ada. Contohlah, okay, saya cakap sekarang ni, saya sedang makan, saya bising kat dia. Lepas tu saya bising sampai hujung ni agak-agak sama tak yang saya cakap mula tu? Tak sama kan? Sebab apa tak sama? Pukul tambah. Sebab di kalangan kita mungkin ada pendengaran ni tak mendengar sangat. Mungkin di kalangan kita ada yang pelupa. Mungkin di kalangan kita ada apa lagi? Terlebih dengar. Dia ingat dengar macam ni tapi tak sama pula. Sama juga dengan sahabat Nabi, di kalangan mereka pun begitu. Ada yang mereka dengar, ada yang mereka tak mendengar sangat, ada yang jenis pelupa. Yang tu semuanya ulama hadis ataupun ahli hadis, mereka akan tapis hadis. Tapis sebab apa? Sebab nak rekod hadis ni dia kena ambil tahu semua benda. Dia ni berjumpa dengan Nabi bila, adakah dia jumpa dengan Nabi ni betul-betul pada zaman tu jumpa ataupun tidak? Waktu jarak dia hidup sama tak dengan waktu jarak dia mati? Benda tu semua dah ambil rekod. Barulah diletakkan sebagai hadis sahih. Selagi benda tu tak direkodkan dengan tepat, maka tak diletakkan sebagai hadis sahih. Siapa yang belajar mustalah hadis dia tahulah peringkat macam mana hadis tu dianggap sebagai hadis sahih atau tidak. Jadi peranan sahabat ni sangat baik. Dia berikan contoh yang baik supaya sampai pada kita ni betul-betul kita amalkan tu ialah hadis yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita kagumilah dengan sahabat Nabi ni. Sebab sahabat Nabi ni mereka yang menjaga agama ini. Kalau mereka ni tak buat macam tu, agak-agak sampai tak kita agama yang betul. Tak sampai rasanya. Mungkin kita solat pun tak ikut cara Nabi dah. Sebab apa? Sebab yang datang pada kita tu bukan yang sahih, bukan yang betul daripada sahabat Nabi. Jadi bila tapis tu, kita menunjukkan, kita tahulah, bila ada dhaif ni kita tahu dia lemah. Lemah disebabkan apa? Sahabat ni dia ada apa? Kelemahan dia. Yang tu yang perlu kita tahulah. Jadi pastikan kita nak beramal dengan hadis tu, kita kena pastikan hadis tu sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tu dhaif, yang lemah, yang tidak ada asal, jangan kita lakukan, jangan kita amalkan. Kenapa? Kerana kita takut yang kita lakukan amalan itu tidak dapat yang betul-betul cara Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. So tuan-tuan kena hati-hati lah. Sekarang ni zaman-zaman fitnah kan, zaman-zaman viral, kadang-kadang orang viralkan hadis-hadis tak sahih pun ada. Okay, jadi benda-benda situ kita kena tapis dan kita kena lakukan. Maksudnya jangan kita semena-menanya sebarkan benda yang tak betul. Kita tengok dulu, pastikan. Sekarang ni alhamdulillah JAKIM dia buat satu apps, kita dah boleh check dah, semak.com, semakhadis.com. Search kat situ tajuk hadis apa, dia akan keluar terus. Hadis tu dhaif atau tidak. Bila kita tengok hadis sahih, kita boleh amalkan lah, dan kita boleh sebarkan. Okay, sebab apa? Sebab bila kita tak buat macam tu, kita akan tengok agama ini cacat. Ini cacat, kita akan rasakan kita tak ikut yang panduan yang sebenar lah. Saya kena pastikan semua yang kita lakukan itu, pastikan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dia bila kita buka kat JAKIM punya web tu kan, dia ada apa, semak.com hadis tu, kita tekan je, kita dah boleh sedah semua. Siapa-siapa boleh buka. Kita dah boleh sedah, kita dah cuma letak tajuk je, tajuk hadis. Contoh berkenaan dengan kunut. Kunut ni betul ke zaman Nabi ada? Kita tulis je kunut subuh. Dia akan keluar huraian dia. Tentang hadis tu macam mana, sahih ke tidak,
Kunut ni apa sebenarnya yang perlu kita doa waktu puasa doa tu. So semua tu telah direkodkan. Jadi senang sekarang ni, dah mudah dah, search je, tak perlu tuan-tuan nak semat-semat, ada dah. Search dah keluar dah. Untuk memudahkan kita mencari hadis-hadis sahih yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Okey. Jadi alhamdulillah, jadi yang sebahagian ni kita akan sambung di dalam bahas ni lah. Sambung dalam bahas ni waktu daripada Madinah ke Jeddah kan masa panjang lagi. Kita akan sambung lepas Zuhur sehinggalah waktu malam apa yang Nabi lakukan lagi, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan, ini saya cerita ni cuma poin-poin je lah. Uraian ni tuan-tuan boleh beli buku ni di pasaran Shopee, tak silap ada juga. Tekan je apa tajuk buku ni, lepas tu dia akan keluar. Tuan-tuan boleh manfaat pada kita lah. Okay, sebab apa? Sebab buku ni kita kena ada, sekurang-kurangnya ada korang, kita kena tahu apa yang Nabi lakukan bermula Nabi bangun tidur sampai tidur semula. So bila kita tahu, kita boleh amalkan. Okay. Dan juga buku hadis 40 pun kena ada juga. Kena ada sekurang-kurangnya satu hari lepas maghrib sampai isyak tu baca satu hadis. Supaya kita kenal Nabi SAW dengan lebih dekat. Wallahu a'lam. Okay, itu sajalah setakat ni. Berapa dah? 6.58. Oh, dah 48 dah. Saya ingat 6.30 je. Lebih sikit. 15 minit. Okay, jadi alhamdulillah selesailah kita kuliah subuh berkenaan dengan sehari dan ketua Rasulullah ni, agar memberikan manfaat pada semua. Pastikan amalan kita ni selaras dengan Nabi SAW, supaya dengan amalan kita itu diterima oleh Allah SWT. Okay, jadi alhamdulillah selesailah kita kuliah subuh. Jadi hari ni hari terakhir, hari yang ke-10, hari Ahad, kita berada di Madinah. Jadi tuan-tuan semua dah packing barang dah? Kat Isnin. Dah packing dah? Dah lebih dah? Oh. Ustaz, kalau beg itu dua tu masuk. Boleh sebenarnya. Untuk kargo ni dia boleh masuk 2 beg.